bila? Normalnya bulan 9. Bulan 9 ni jadi kemungkinan akan kali awal lah. 20 masa 26 minggu. Hari ni genap 28 minggu lah. Maksudnya 7 bulan. Sebelum ni je lah yang kelahiran sebelah ni okey. Jarak kelahiran yang anak kedua 8 bulan, 33 minggu. Oh, macam tu dia memang. Kalau pernah premature, tak tahulah, saya pun tak tahu. Sebab jarak jauh. 7 tahun lah anak kedua ni, dari 1 dah. Doktor kata ada kemungkinan akan jadi lagi lah. Ada risiko keluar awal. Dan bila cek, doktor cek memang ada tanda tertahan. Ni ada siapa mengasuh anak-anak di rumah? Tak ada lah, saya dengan anak lah ni. Jadi bila pergi kerja macam mana? Pergi kerja, tak pergi sekolah. Masa cuti itu adalah adik datang. Masa cuti sekolah tu adik datang KL lah. Dia orang bercuti dekat rumah lah. Hari bekerja hari macam minggu ni hantar pergi sekolah. Lepas tu minta balik awal lah. Lepas tu ada minta dekat bos untuk work from home. Jadi hari ni pun work from home lah. Oh boleh lah? Masih boleh lagi work from home? Dah kurang dah, tapi ada special case lah. Minta supaya dapat adjust lah sikit. Apa itu, macam mana mak dengan adik yang accident tu? Alhamdulillah tak ada apa yang serius. Cuma kita risau lah, kita sebagai anak ni tengok gambar kereta terbalik masuk gaung tu risau. Dah risau dah. Cumanya setakat ni tak ada yang serius lah. Alhamdulillah. Hanya hentakan lah. Bila aksiden tu hentakan. Kereta belakang 2 lah dia langgar. Kereta adik anak saya ni yang ketiga lah. Kereta pertama Cina dia langgar. Satu kereta terlanggar. Kereta adik dengan mak saya lah. Jadi terbabas masuk longkang lah. Terbalik dan tu. Jadi dan yang Cina dengan yang tu pun datang berziarah rumah. Mak saya jumpa rumah. Tapi alhamdulillah tak ada yang serius. Kereta je lah. Itulah kita pun risau tengok. Kita berhati-hati pun ada orang langgar pula belakang. Itulah. Yang tu kita usaha saya keluar. Tapi nanti tawakal lah. Kalau nak bagi tak boleh elak lah. Ya. Okey, 9:41 dah. Boleh kita mula kot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya juga, dengan rahmatnya juga, kita semua masih lagi diberi kesihatan yang baik sehingga mampu lagi terus bersama-sama dalam program ni untuk kita berdoa mengikuti program generasi Al-Quran. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan dan juga khususnya kehadiran tetamu kita pada malam ni, Ustaz Muhammad Ali Rajai bin Haji Jamaluddin yang telah berada bersama kita dalam Google Meet ni, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni adalah malam merupakan siri yang ke-292 program kita, insya-Allah. Jadi mungkin ahli jemaah kita akan masih lagi ada yang baru nak join. Jadi walaupun bagaimanapun sekarang dah pukul 9.43. Jadi marilah kita terus mulakan program kita pada malam ni seperti biasa dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, seperti yang saya war-warkan, tetamu kita, pengguru kita pada malam ni adalah Ustaz Muhammad Ali Raja'i bin Haji Jamaluddin yang bersiaran daripada wilayah Persekutuan ataupun Selangor. Kat mana? Rumah di mana? Di Kuala Langat. Selangor lah, di Kuala Langat. Selangor. Di siaran itu. Jadi alhamdulillah kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz dan mengucapkan jutaan terima kasih kerana Ustaz sudi lagi untuk bersiaran bersama kita, membantu kita menghidupkan ataupun meriahkan program kita supaya program kita dapat berlangsung seperti mana yang kita hajatkan. Kita semua berhajat untuk bersama-sama mengikuti program ini, insyaAllah, dan kita akan meneruskan program ini sehinggalah kita berjaya untuk khatam Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz-Ustaz jemputan kita. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz Muhammad Ali Raja'i bin Haji Jamaluddin ini sudah pun pernah bersama dengan kita sekali dalam program apa ini. Jadi sudah tahu apa yang kita jalankan dalam program kita. Jadi rasanya tak perlulah saya terangkan, kita nak boleh mula terus. Tapi untuk maklumat semua, tadi kami sembang-sembang awal, tanya-tanya rupanya Ustaz sekarang ni Ustaz duduk di rumah mengasuh anak isteri sekarang ni berada di wad dah, kerana kemungkinan akan doktor nak tengok keadaan macam mana, mungkin nak melahirkan anak awal, anak yang ketiga ke Ustaz? Ketiga, insya-Allah. Kita doakan supaya isteri dapat melahirkannya dengan cara normal, insya-Allah. Semoga kelahiran tu akan dapat anak dan ibu semuanya sihat, insya-Allah. Jadi amin. Jadi nampak setara yang bahawa Ustaz begitu positif terhadap program kita untuk dan tidak mau menghampakan kita walaupun dalam keadaan isteri ada di wad dan terpaksa mengasuh anak di rumah kerana sekarang ni work from home. Jadi Ustaz masih bersedia untuk bersama-sama kita. Jadi kami tak ada apa tak dapat nak lepaskan bahawa saya rasa memang sangat-sangat menghargai kerana Ustaz sudi bersama-sama kita lagi pada malam ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah kita akan teruskan program kita seperti biasa, di mana program kita tujuannya adalah untuk kita baca Al-Quran setiap hari bersama-sama dengan guru ataupun khalifah yang kita jemput. Jadi malam ni kita akan sambung lagi baca 3 lagi muka surat Al-Quran menyambung bacaan kemarin, iaitu kita akan baca pada hari ini pada muka surat 540 sampai 542. Muka surat 540 sampai 542, iaitu kita akan sambung bacaan surah Al-Hadid malam, iaitu daripada ayat 19 sampai ayat 29 sampai selesai surah Al-Hadid. Kemudian kita akan sambung pula surah yang berikutnya, surah yang ke-58, iaitu surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai ayat 6, insya-Allah sama-sama Ustaz. Jadi nanti saya akan persilakan Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci yang berkenaan. Tuan-tuan dengar di rumah masing-masing dan bolehlah ikut membacanya di rumah masing-masing, insya-Allah, supaya kita dapat baca lagi 3 muka surat Al-Quran pada malam ni secara tertib dengan Ustaz. Seterusnya saya akan bacakan terjemahan ayat yang kita baca tersebut dalam bahasa Melayu, dan akhir sekali saya akan serahkan balik surah majlis ini kepada Ustaz untuk memberikan tazkirah kepada kita supaya kita dapat pengisian ilmu sebelum kita berehat pada malam ni dalam slot kuliah kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dah bersedia, sudah buka surat 540, kita akan baca 540 sampai 542, dan kita ataupun tuan-tuan boleh lihat pada skrin, insya-Allah saya dah present ayat-ayat berkenaan untuk kita baca, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadil Ustaz Muhammad Ali Raja'i bin Jamaluddin untuk meneruskan program Generasi Al-Quran kita siri yang ke-262 pada malam ni, dengan memulakan dengan baca Al-Quran kepada kita, untuk kita memperdengarkan baca Al-Quran untuk kita ikut bersama. Silakan Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mati, yang dikasihi Al-Fadhil Cikgu Rahim, cikgu saya lah ketika sekolah dulu, ajak AdMed turun kanan dulu. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Jadi insya-Allah saya ni bukan ustaz yang biasa, ini ustaz bank je. Jadi saya punya forte ni bukan Quran lah. Jadi kita sama-sama, cumanya kita baca sama-sama. InsyaAllah ada kesalahan sebagainya, saya mohon maaf dan mungkin boleh tegur saya selepas inilah. Jadi insyaAllah kita akan baca surah Al-Hadid bermula ayat 19 sampai habis dan seterusnya sambung surah Al-Mujadalah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فطره مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز
ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم محتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم
وقد أنزلنا آية بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat lagi meneruskan membaca 3 lagi muka surat Al-Quran, iaitu pada muka surat 340 sampai 342. Alhamdulillah juga kita bertuah pada malam ni dapat bersama-sama mendengar bacaan yang ditengahkan oleh Ustaz Muhammad Ali Rajai bin Haji Jamaluddin, dan kita dapat mengikut membacanya bersama-sama, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya akan bacakan terjemahan ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi, untuk supaya kita dapat supaya tuan-tuan semua dan juga saya dapat mengambil faham apa yang difirmankan oleh Allah SWT, insya-Allah. Kerana rata-rata kita, terutamanya saya sendiri, memang saya tak faham bahasa Arab. Jadi terjemahan ni membantu kita untuk kita sedikit sebanyak mengetahui apa yang Allah firmankan, insya-Allah. Jadi buka surat 540 surah Al-Hadid ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang dirjam. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu orang-orang yang mencintai kebenaran dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berhak mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlumba-lumba dalam kekayaan dan anak keturunan serta hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat kelak ada azab yang keras bagi pendusta dan ampunan Allah bagi mereka yang beriman. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang seluas langit dan bumi yang disediakan buat orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kendaki. Dan Allah mempunyai kurniaan yang besar. Setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua sudah mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripadamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itulah orang-orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi kedekut. Barang siapa berpaling daripada perintah Allah, maka sesungguhnya Allah, dia maha kaya, maha terpuji. Sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang mempunyai kekuatan yang hebat dan memberi manfaat kepada manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah maha kuat, maha perkasa. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim dan kami berikan kenabian dan kitab wahyu kepada keturunan kedua-duanya. Di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikut jejak mereka. Dan kami susulkan pula putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Mereka mengadakan rohbaniyah padahal
kami tidak mewajibkannya kepada mereka, dan kami wajibkan hanya mencari keridaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan sewajibnya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahala, dan banyak di antara mereka yang fasik. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya Muhammad. Nescaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan cahaya untukmu yang dengannya kamu dapat berjalan, serta Dia mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Agar ahli kitab mengetahui bahawa sedikit pun mereka tidak akan mendapat kurniaan Allah jika mereka tidak beriman kepada Muhammad. Dan kurniaan itu ada di dalam kekuasaan Allah. Dia memberikannya kepada sesiapa sahaja, pahala kepada sesiapa sahaja yang Dia kehendaki. Dan Allah itu mempunyai kurniaan yang besar. Seterusnya surah Mujadalah, ayat surah yang ke-58. Mujadalah bermaksud wanita yang bersoal jawab. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya, sambil dia berdoa merayu kepada Allah perkara menyusahkannya. Sementara Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang melihatkan isterinya daripada kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah, kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka itu memperkatakan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan orang-orang yang menziharkan isterinya, kemudian mereka mahu menarik kembali ucapan mereka kerana isterinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami isteri bersama kembali. Dengan hukuman yang sedemikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya dan akan apa yang kamu lakukan. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu kembali bersama. Akhirnya, sesiapa yang tidak mampu berpuasa, maka hendaklah dia memberi makan kepada 40 orang miskin. Ditetapkan hukuman untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah. Dan itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Sesungguhnya orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya, mereka tetap mendapat kehinaan sebagaimana orang-orang yang terdahulu dari mereka. Kerana sesungguhnya kami telah menurunkan keterangan-keterangan yang jelas nyata, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab siksa yang menghinakan. Semasa mereka semuanya dibangkitkan untuk hidup semula oleh Allah pada hari kiamat, lalu diterangkan kepada mereka segala yang mereka telah lakukan. Allah menghitung amal-amal mereka itu satu persatu, sementara mereka telah melupakannya. Dan ingatlah, Allah menjadi saksi akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah yang agung. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah dapat sama-sama mendengar terjemahan dan ayat untuk baca sebentar tadi. Jadi semoga kita tuan-tuan, kita semua dapat memahami kerana dia bacakan dalam bahasa Melayu. Dan Al-Quran itu sebenarnya diturunkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, pada orang-orang mukmin dan juga kepada semua manusia, untuk kita baca dan mengambil pelajaran daripadanya, memahaminya dan dengan itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan juga meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi dengan kepahaman ini,
Soalnya oleh kerana kita kita sangat baik kalau sekiranya kita ada Al-Quran dengan terjemahan, dan kita tahu pada ketika ni usaha memang dilakukan menterjemahkan Al-Quran dalam pelbagai bahasa. Jadi supaya umat manusia dapat memahaminya, walaupun kita orang bukan bahasa Arab, Alhamdulillah. Tapi setakat baca terjemahan saja, mungkin kita tak dapat memahami isi kandungannya dengan situasi yang sebenar. Jadi memerlukan pada tafsiran. Jadi kita perlu juga pergi belajar tafsir mengenai ayat-ayat berkenaan supaya kita dapat apa betul-betul faham apa yang terkandung dalam ayat yang kita baca tersebut. Jadi sebab itulah kita perlu pada majlis-majlis ilmu supaya kita dapat juga bukan sahaja kita menghadap kitab, baca kitab, tetapi juga kita perlu menghadiri majlis-majlis ilmu supaya kita dapat ilmu yang jelas tentang apa yang kita pelajari, insya-Allah. Jadi seterusnya saya akan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Rajai untuk menyampaikan sedikit tazkirah kepada kita pada malam ni supaya kita dapat sedikit ilmu dari perkongsian yang diberikan, insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Rajai bin Haji Jamaluddin untuk menyampaikan tazkirah dan surat kulitan kita kuliah jam 10 kita. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Rahim atas bacaan dan juga penerangan kaitan dengan maksud ayat yang kita bacakan tadi. Dan saya ni bukan nak sampaikan ilmu pun, cuma kita baca dan kita panjangkan kembali lah, berkongsi apa yang kita dapat. Kalau sempat juga saya belik-belik tafsir Ibn Katsir tentang ayat yang kita bacakan tadi, maka basically banyak pengajaran ataupun panjang cerita dia. Sebab setiap 2-3 ayat tu ada kisah-kisah asbab nuzul, kisah di sebaliknya dan arahan-arahan dalam Quran seterusnya, apa-apa yang penekanan yang Allah Ta'ala nukilkan dalam 2 surah inilah, surah Al-Hadid dan juga surah Mujadalah. Okey, baik, sedikit saja mungkin berkongsi. Antara lain kita mungkin di separuh yang pertama semalam lah, surah Al-Hadid bahkan basicnya telah disampaikan oleh Ustaz sebelum ni. Jadi insya-Allah antara lain mungkin saya ulang sikit surah Al-Hadid. Hadid maksud dia besi lah. Dan surah ni surah ke-57 dalam Al-Quran dan diturunkan di Mekah lah, Makiyah. Okey, baik. Kita mulakan dengan kita baca tadi ayat 19 sampai ke ayat habislah 29. Cumanya ada beberapa peringkat lah dekat situ. Antara lain kalau peringkat pertama yang 19-20 ayat tu, antara lain Allah Ta'ala nukilkan ya tentang penerangan tentang orang beriman yang membenarkan as-siddiqun disebut tadi tu, dan juga asyuhada. Kalau tengok tafsir Ibn Katsir panjang, dia bezakan orang yang beriman yang membenarkan itu dan juga orang yang syahid yang menyaksikan tu. Jadi dia masuk kat situ, antara lain dia terangkan dua-dua golongan ini akan mendapat pahala dan juga cahaya. Sebaliknya orang kafir yang mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Dan seterusnya disebut juga nikmat dunia itu adalah kesenangan yang palsu lah. Masuk ayat ke-20. Jadi nak sebut dekat sini, tuan-tuan dan perempuan dalam hati sekalian, ya, antara lain Allah Ta'ala, ada orang sebut tidak ada beza, ada orang sebut perkara ini perkara yang boleh dikatakan apa, dosa pahala ni masing-masing. Tetapi bila disebut dalam yang diterangkan kembali dalam ayat ini, maka bezanya itu ada. Disebut tadi kalau baca tafsiran itu, beza mereka yang menolak itu mereka itu adalah penghuni neraka. Jadi nak sebut ke membenarkan tu, orang beriman tu antara lain kita belajar sebelum ni ataupun kita ni, dia kena ada 3 ciri lah. Antara lain membenarkan dengan hati, mengakui dengan seterusnya, membenarkan hati, menerima dengan ada 3, saya lupa yang pertama tu, membenarkan, yang kedua membenarkan hati, dan seterusnya yang ketiga ini ialah
diterjemahkan dengan perbuatan. Jadi beza orang beriman dengan munafik, bezanya dekat yang dalam hati itu. Perbuatan tu nampak seperti orang Islam, tetapi dalam hati tak terima. Tapi orang beriman ni, yang membenarkan ni, hati dia terima, perbuatan pun dia mengeluarkannya, dia dipancarkan dengan perbuatan juga. Jadi salahlah orang yang mengatakan bahawa saya tak tutup aurat tak apa, tapi saya beriman. Sebab dia tak boleh macam tu. Dia kena set dia tu. Tak lengkap. Begitu juga orang munafik yang mana antara lain akan diletakkan dalam tempatnya di neraka yang dalam lah. Na'udzubillah min zalik. Sebabnya dia di luarnya dia tunjuk kata dia Islam, tapi dalam hati dia dia menolak, malah menentang lagi. Jadi itu nak sebut kat sini antara lain orang beriman itu membenarkan dan juga akan dapat, Allah Ta'ala sebut akan dapat pahala dan juga cahayanya. Maka sebaliknya orang kafir yang mendustakan ayat kami, maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Okey. Yang seterusnya bila masuk ayat 20, antara lain orang kafir ni dia akan hanya takjub dengan hal-hal bersifat keduniaan, duniawi. Jadi kita boleh cek diri kita lah. Kadang-kadang kita kata kita beriman, tetapi yang disebut beriman itu bila kita diuji dengan perkara-perkara ataupun kita diminta untuk meninggalkan perkara yang Allah Ta'ala tuntut, dia tak boleh. Jadi itu antara lain perbezaan orang beriman dengan orang kafir ni. Mereka akan takjub dengan dunia. Jadi kita ni dalam orang Islam, orang beriman ni ada konsep dipanggil wasatiyah, itulah. Maksudnya dunia pun kita bawa dan akhirat tu kita bawa dua-dua sekali. Tapi orang kafir ni dia hanya fokus ataupun fokus utama dia hanya duniawi. Okey, seterusnya kalau orang beriman ni antara lain disebut juga dalam surah ayat 20 tu antara lain kehidupan dunia ni akan sampai kepada penghujungnya. Kehidupan dunia ni Allah Ta'ala nukilkan dekat situ. Jadi disebutnya seperti mana contoh yang disebut tadi, seperti mana orang nampak perhiasan, permainan, senda gurau, perhiasan saling berbangga antara satu sama lain, berlumba dalam menambah kekayaan, seperti hujan yang menghujani tanam-tanaman. Yang kita kagum oleh petani, boleh hujan ni insya-Allah kita punya tumbuh-tumbuhan akan naik, akan meningkat. Tetapi lama kelamaan tumbuhan tanaman itu Allah Ta'ala nukilkan, dia akan jadi kuning, seterusnya kemudian menjadi hancur dan macam itulah di akhirat nanti. Orang yang hanya fokus kepada dunia saja, dia akan menerima azab Allah Ta'ala lah. Jadi dunia ini akan berakhir. Dunia akan meninggalkan kita dan seterusnya kita akan meninggalkannya. Itu kita akan meninggal dunia nanti. Tapi kita berbalik kepada bila sebut bab ni, antara lain kita kena berbalik kepada orang beriman ini, orang Islam ni antara lain. Sebab itulah disebut dunia ini hanya sementara. Maksud dia tempat kita mencari sebanyak-banyak bekalan kita untuk bawa ke akhirat kelak. Sebab itulah umat Islam ni, kalau yang mana pergi berjihad dan sebagainya, mereka nak sangat mati. Sebab dia nampak balasannya di dunia lagi. Okey, baik. Sehingga kan ada hadis yang sebut bila penghuni-penghuni orang yang syahid ni, dia sampai minta, kalau Ibnu Katsir ni tafsir dia panjang, dia sampai minta kepada Allah Ta'ala untuk dihidupkan kembali ke dunia sebab dia nak rasa nikmat dia mati syahid itu, nak dapatkan kembali nikmat kembali. Tapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah sabda, tak seorang pun yang masuki syurga di mana ia kembali ke dunia padahal dia di dunia tidak memiliki apapun selain yang syahid. Ia berharap kembali ke dunia lalu terbunuh 10 kali kerana ia melihat betapa agungnya karamah yang diberikan. Maksud dia, orang yang dah rasa yang syahid ni, bila dia dah meninggal, dia dah mati, dia dah masuk syurga, dia nak minta lagi kembali sebab dia nak rasa kelebihan
yang meninggal syahid itu dapat nikmat yang besar. Itu antara lain yang peringkat pertama lah, ataupun suku pertama berkenaan dengan dalam 19-20 tafsir adalah Ibnu Katsir. Seterusnya bila masuk ke belakang itu, antara lain ditekankan tentang belum-belum kamu untuk dapat keampunan dari Tuhan kamu sebagainya, dorongan dan juga ayat Quran yang lain agar kita kena cari nikmat ataupun segala kita punya investment kita di dunia untuk sampai ke akhirat lah. Seperti mana pepatah yang mengatakan ikmali dunia ke, kamu bekerja di dunia ni seperti mana kamu akan bekerja ni seperti mana kamu akan hidup selama-lamanya. Maksud kita kumpul harta kita sebanyak mungkin, umur kita kena hidup lama. Tapi malu akhirah, beramal untuk akhirat ni seperti mana kamu nak meninggal esok. Kalau kita tahu kita nak meninggal esok, mungkin kita tak tidur dah malam ni. Habis-habis slot ni terus baca Quran lagi, kita nak bersedekah, kita nak solat sunat taubat sebagainya. Dia macam itulah tuntutan dia kepada orang beriman. Kita dalam dunia kita buat sungguh-sungguh kerja kita dan sebagainya. Untuk akhirat pun beramal untuk akhirat juga kita buat sungguh-sungguh seumpama kita nak mati esok hari. Okey, baik. Seterusnya bila masuk ke muka surat yang belakang, ayat seterusnya 25 hingga 27 tu antara lain yang disebut dekat sini, antara lain perkongsian ringkas dia, agama Islam ni akan tertegak dengan dua perkara. Yang pertama dengan dakwah. Dengan dakwah, yang kedua dengan jihad ataupun peperangan. Jadi dalam dua-dua perkara ini, dua-dua ini dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelum ini. Kalau kita tengok sunnah Nabi Muhammad SAW, kita kata kita cinta Rasul, kita nak syafaat Rasul nanti di akhirat kelak. Kita nak dalam umat manusia ni, umat Nabi Muhammad SAW dia yang akan dapat syafaat ataupun bantuan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita kata kita cinta Rasul, tapi gerak kerja apa yang Nabi buat itu kita tak sambung. Kita tak buat pun. Seperti mana yang sebut dakwah dan juga jihad atau jalan peperangan untuk menyebarkan agama itu. Jadi dakwah ni kena buat selalu. Seperti mana contoh yang boleh saya sebut, ada pengalaman sikit, ada sahabat saya orang Sarawak. Statistik ataupun negeri Sarawak ni banyaknya ramai Kristian. Makin lama makin meningkat lah. Cuma ketua menteri Islam lah. Jadi adakah dengan peningkatan Kristian ataupun ramainya mubalik Kristian pergi itu untuk berdakwah itu kerana mereka ni terlalu ramai untuk berdakwah ke sana? Apa yang kita dapat feedback, kurangnya kita ni umat Islam ataupun NGO Islam yang dakwah menyebarkan agama sampai ke Sarawak. Sehingga kan ada satu guru yang mana ditransfer ataupun ditempatkan di Sarawak, dia dapat tawaran mengajar di Sarawak pedalaman. Dia masuk kampung itu kena pertama naik kapal terbang, seterusnya naik kenderaan darat, seterusnya naik pula kenderaan naik ke sungai pula, seterusnya jalan pula dalam masuk ke hutan. Sampai ke satu perkampungan yang dia kena mengajar tu kat sekolah tu. Dia masuk jumpa dengan anak murid sekolah tu, tiba-tiba dalam jalan yang penuh ranjau itu dia jumpa adalah anak-anak Bumi Putera kat situ, suku kaum kat situ. Tiba-tiba ada seorang anak ni rambut blond, mata biru. Orang putih kat situ. Jadi dia tanya orang kat situ, orang kampung situ, siapa budak ni? Jadi orang kampung pun menceritakan bahawa budak ni ialah anak seorang gadis dari Belanda yang dia datang seorang diri dari Belanda. Dia datang sebabnya bila dia orang yang kuat agama lah, agama Kristian, dan mereka di sana mengatakan bahawa jihad dia lah untuk sampaikan dakwah dia. Antara lain tempat-tempat yang boleh diutamakan iaitu di Sarawak. Jadi dia pergi sanggup seorang diri, perempuan tu pergi masuk ke pedalaman Sarawak
Dia kahwin pula dengan orang tempatan dan dia buat gereja kat situ. Dan dia mengajar lah. NGO kita ada tak? Ada tapi kurang. NGO kita pergi-pergi masuk Islamkan sahabat-sahabat kita tu, bumi putera di sana. Suruhnya balik. Bila balik, dah buat surau sebagainya, balik tak ada orang follow up, tak ada orang maintain dan sebagainya. Jadi maksud dah sebut kat sini, usaha dakwah mereka ni mereka serius, mereka buat dengan bersungguh-sungguh lah. Sanggup pergi kan, perempuan seorang diri pergi ke sana. Kalau kita tanya kita lah, best saya ni, umur saya ni nak pergi, sanggup tak pergi masuk pedalaman, kahwin dengan orang asli untuk dakwah. Mungkin kita fikir panjang jugalah kan. Ke situ. Jadi itulah antara dakwah. Maksud dia agama Islam ni sampai ke yang dua perkara yang akan sampai sebat tertegak dalam Islam dengan dakwah dan juga dengan jihad ataupun perang itu sendiri. Sama juga sampai ke tanah Melayu kita ni dapat Islam melalui orang Arab dakwah. Mereka sambil mereka berniaga, mereka sampai ke Islam. Ramainya daripada Yaman lah yang turun ke tanah Melayu sebagainya. Jadi usaha mereka tu sampailah Islam kepada kita. Cumanya apa tanggungjawab kita untuk kita buat, bantu untuk dalam agama ini. Okay, baik. Seterusnya masuk pada suku yang seterusnya, ayat-ayat selepas itu disebut juga berkenaan dengan ujian dan musibah. Sebenarnya ayat awal tadi sebenarnya 20 lebih saya catat tadi. Ujian ini antara lain musibah ni nak uji kita lah. Antara lain ujian ni terbagi pada dua. Satu ujian kesusahan, satu ujian berbentuk kesenangan. Kesenangan juga tu ujian juga. Kesusahan kemungkinan sekarang ni bila kita sihat, kita mungkin lalai sikit. Tanda Allah Ta'ala sayang kat kita, Allah uji kita dengan sakit. Bila sakit, bila musibah baru kita Allah demam kan. Allah, ya Allah, kita doa lebih sikit kat Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita rasa susah, time tu lah kita rasa nak dekat dengan Allah Ta'ala. Kita banyakkan doa, kita limpah gandakan amalan ibadah kita. Tu bila Allah Ta'ala uji kita, antara lain hikmahnya untuk Allah Ta'ala angkat darjat kita. Kita boleh harum ke tidak. Seluruhnya Allah Ta'ala nak kita dekat, kita merayu merintih kepada Allah Subhanahu Ta'ala itu. Jadi kebanyakan orang boleh hadapi ujian yang seperti itu. Tetapi bila ujian kesenangan, ramai orang yang tak boleh. Diuji dengan kesenangan, lupa Allah Ta'ala. Dibagi gaji, dibagi kesenangan harta, tanah dan sebagainya. Makin lama makin kita lupa Allah Ta'ala. Jadi senang itu pun antara lain adalah ujian daripada Allah SWT. Okey, baik, seterusnya kita masuk ke fasa di hujung-hujung ataupun surah Al-Hadid tadi berkenaan dengan Allah Ta'ala menceritakan tentang perjuangan rasul-rasul yang dihantar. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, nukilkan dalam ayat Quran ni tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, macam mana mereka ditentang, macam mana kisah popular tentang Nabi Nuh buat bahtera Nabi Nuh, sampaikan anak dia pun tak nak ikut dia. Nabi Nuh berdakwah berapa ratus tahun, dapat umat sikit je. Seterusnya Nabi Ibrahim, macam mana Allah Ta'ala kurniakan daripada Nabi Nuh dan Ibrahim ini, keturunan mereka ni banyak Nabi-Nabi lain. Seterusnya Allah Ta'ala turunkan kitab juga kat dia orang ni. Cumanya Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ada kaum yang ikut tetapi tak ramai, sikit saja yang ikut. Tapi banyak yang fasik. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat seterusnya, Allah Ta'ala turunkan pula dari keturunan mereka ini Nabi Isa putera Maryam. Dan turunkan juga kitab, iaitu Injil. Untuk kaumnya. Tetapi kaumnya mereka buat-buat mereka menyeleweng juga. Sehingga kan dia sebut rahbaniyah ini antara lain mereka rekakan agama, iaitu mereka macam padri mereka tak kahwin. Yang lelaki tak kahwin, yang sister-sister nun tu pun tak kahwin. Maka ia bertentangan dengan naluri kemanusiaan. Seperti mana yang disebut tadi itulah. Para rahib dan birawati masing-masing tidak beristeri dan juga tidak bersuami. Jadi ini jelas bertentang dengan fitrah manusia. Yang mencegah Allah SWT
untuk keperluan lah, memerlukan atas satu sama lain. Cuma zaman kita lain pula, diuji dengan LGBT dan sebagainya. Dah kembali kepada zaman sebelum itu baik. Jadi itu antara lain berkenaan dengan yang disebut juga dalam di hujung-hujungnya, si ciri orang Nasrani ini antara lain ya, mereka lemah lembut, mereka berkasih sayang. Tetapi ada kesilapan ni, mereka tak bersuami, iaitu perempuan mereka, dan juga lelaki tak beristeri. Dan kebanyakan mereka dalam keadaan kefasikan yang nyata. Maksud dia terima sedikit, tapi kaum tu terima sedikit dan juga menolak. Ramai banyak yang menolak. Jadi ujian-ujian itu normal lah. Maksud dia, kalau kita nak dakwah sikit orang tentang kita ingat Nabi. Sunnah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ajak kaum je beratus tahun. Sikit je, anak sendiri pun tak nak ikut. Macam tu. Jadi itu biasalah bagi pendakwah-pendakwah, akan dicaci maki, akan dihina, dan juga mungkin akan stres, tak ramai yang akan ikut. Itu sunnahnya. Tetapi kerja ini nak kena tinggal tak? Jangan tinggal, kena buat. Teruskan. Semua orang. Man qala ilaha illallah wa huwa da'i. Jangan tunggu orang da'i je, ustaz-ustaz je, cikgu-cikgu je dan sebagainya. Kita semua, siapa yang ucap la ilaha illallah, ia adalah da'i. Tak perlu masuk da'i musim kelima ke, nanti keluar TV ni. Da'i musim ke berapa, saya tak da'i. Saya tak boleh nak ajak orang sebab apa? Saya tak masuk pun pertandingan da'i. Tak boleh. Kita ajaklah. Sebab itu antara lain sunnah Nabi. Kita buat sunnah Nabi ini, kita akan dapat kebaikan, tanda cinta Rasul. Ada seorang imam di Bank Islam dululah. Dia ni accident. Bila dia accident, kaki patah lah. Lepas tu dia kena pergi hospital. Bila pergi hospital, dia ada rawatan susulan, kena pergilah follow up. Hospital kita sekarang ni lah dalam yang Cikgu Rahim sebut, rumah saya masuk hospital, beratur panjang, parking susah. Tengoklah hospital Seberang Jaya parking sampai ke highway. Kalau kat Serdang pun sampai ke highway pusing, dia betul parking jauh. Maksud dia susah lah nak masuk hospital kan. Dia tengah beratur-beratur, tiba-tiba ada regular customer, regular pesakit lah, yang lama dah sakit tu, tiba-tiba dia pergi potong queue, dia pergi terus masuk kat doktor tu. Dia pun pelik ni, imam ni, Ustaz Adi nama dia, imam ni. Lepas tu bila orang tu keluar, dia pun tanya, "Pakcik, macam mana pakcik boleh terus dia masuk? Kami semua beratur panjang ni." Saya dah lama kat sini dah, doktor hospital semua kenal saya dah. Saya terus masuk, orang dah kenal dah, tak payah beratur dah. Itu kat dunia. Maksud dia, dekat dunia pun syafaat tu bila orang kenal kita tu dah dapat dah. Apatah lagi kita ke akhirat esok. Kita kat pada mahsyar, bayangkan pada mahsyar kita masing-masing dengan hal masing-masing, amalan masing-masing. Tiba-tiba kita nampak orang berkumpul kat ujung sana. Orang pergi, Nabi Muhammad lah nak bagi syafaat. Kita gigi kat Nabi tak kenal kita. Allahu Akbar. Kita nak salah siapa ketika itu? Tak kenal kita sebab apa? Kita tak banyak buat apa yang Nabi buat. Kurangnya kita selawat, kurangnya kita menelusuri kerja dakwah Nabi. Jadi banyak cara untuk kita cinta Rasul dan Nabi ni. Antara lain banyak hadis sebut kata kena selawat kan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi. Malaikat dan Rasul pun selawat kata Nabi. Dan itu selawatlah ke atas Nabi Allah SAW. Jadi tak apa, selawat juga. Tapi nak kita bawa kat sini, tanda kita cinta seseorang, kita bantu, kita bawa apa yang dia suka. Kerja buat dia tu. Jadi Nabi dakwah ajak orang pada Islam, Nabi buat baik kepada keluarga, kita buatlah. Ini sunnah Nabi. Sebagai banyak kita buat, kita nak cinta Rasul kita lah. Supaya nanti kita kat masyarakat nanti kita pergi Nabi kenal kita. Sebab apa? Sebab kita banyak bantu Nabi bukan dengan selain selawat, kerja buat Nabi juga. Okay, baik. Itu berkenaan surah Al-Hadid lah. Saya pick up satu-satu ambil cek-cek je, panjang sebenarnya tafsir ni. Seterusnya kita masuk ke Mujadalah ni, surah Madaniyah, surah yang unik tentang surah ni. Surah tajuk dia
mujadalah tu wanita yang berdebat lah. Kan kita baca, kita pernah dengar, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ud'u ila sabi, ajaklah orang manusia ni ke arah kebaikan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, lemah lembut, orang tu boleh terima kan. Dan hikmah ni bukan lemah lembut saja. Hikmah ni kadang-kadang keras juga. Contohnya dengan anak-anak kita suruh ni Umair, Ziyad, mandi. Homework tak buat lagi. Kita cakap elok kan, hikmah. Tapi ada hikmahnya, dengan orang tua tak boleh buat macam tu. Contohnya cucu-cucu Nabi nak tegur orang tua wuduk silap. Kadang-kadang orang tua ada ego sendiri. Sikit ego. Jadi macam mana cucu Nabi buat? Pakcik, saya semua kisah ni saya tak cek lagi hadis ke ataupun ni, cuma kita ambil lah kisah yang diceritakan. Tolong cek betul tak saya ambil wuduk. Jadi dia buat ambil wuduk. Rupanya pakcik tu tengok, oh yang ni yang sebetulnya yang saya buat tadi salah. Macam tu, nak tegur. Hikmah. Nak tegur kambing. Nak suruh kambing masuk kandang. Boleh ke kambing main masuk kandang? Sebab kita faham lembut hikmah tu. Hikmah tu bukan lembut. Hikmah tu sesuai dengan keadaannya. Jadi kambing tu dia hikmah untuk kambing tu, kita ambil rotan tu, pihak masuk kandang baru dia masuk. Itu hikmah untuk kambing. Kalau kita panggil kambing main-main masuk-masuk, orang kata kita tak betul dan sebagainya lah. Jadi hikmah tu kena clear. Hikmah tu bukan lemah lembut. Hikmah tu macam-macam cara yang hikmah, yang bijaksana. Okey, sambung tadi balik. Bil hikmah wa mau'izatul hasanah wajadilhum, berdebatlah. Jidal. Mujadalah. Kat situlah maksud dia. Kisah ni, surah Mujadalah ni turun sebabnya sebab seorang wanita yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Kisah zihar lah, kita kalau belajar SPM ada tajuk Quran Sunnah kot, ada topik ni lah. Iaitu surah ni turun bila mana Khawlah ni satu kes dia orang tua, perempuan yang tua, dah ada anak semualah. Dia jalankan tanggungjawab dia dengan baik sebagainya. Laki dia, suami dia, nama dia Aus bin Syamid. Laki dia macam kisah suami isteri lah. Jadi laki dia terpandang punggung ataupun belakang isteri dia. Lepas tu dia ajak bersama. Tapi Khawlah tolak. Dan kerana penat sebagainya macam tu. Lepas tu dia terus buat yang dipanggil dalam hukum zihar. Iaitu dia menyamakan belakang atau punggung isteri dia, disebut belakang kamu ni sama macam belakang mak aku. Jadi kalau amalan Arab Jahiliyah, perkataan perbuatan zihar ni, itu tanda bercerai ataupun itu tanda talak. Maksudnya dia tak suka dah, dia tak mau lah. Jadi Khawlah ni sayang keluarga dia sayang suami dia, anak-anak dia. Lepas tu dia kata kita tak boleh bersama dah, dia nak kena jumpa Nabi. Dia jalan terus jumpa Nabi, dia pergi dekat Nabi, dia tanya, dia ceritalah keadaan macam tu. Lalu Nabi pun sebut, Nabi jawab, tak ada lagi ayat Quran yang menceritakan tentang ni. Jadi kamu tak boleh bersama dengan suami kamu. Sebab hukum guna ayat, gunakan adat yang sebelum ini, jahiliah. Maka dia pun merintih. Dia bersoal jawab tu, dia merintih. Dia sebutlah, dia macam nyebut-nyebut. Ya Allah, macam mana ni ya Allah, aku sayang keluarga aku, anak aku macam mana nanti kalau aku tak bersama dengan suami aku, kalau aku bela anak aku saja, siapa nak bagi makan, rezeki tak ada, aku tak bekerja. Kalau anak aku duduk dengan suami pula, siapa nak jaga anak-anak ni, rosak nanti anak-anak ni. Dia mengadu. Lalu Allah dengar aduan ni, turunlah surah ni. Sehingga kan nak sebut dekat sini ada satu kisah Umar Al-Khattab. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dah wafat. Umar Al-Khattab masa tu dia khalifah. Dia naik tunggangan dia. Tiba-tiba
seorang perempuan tua tegur dia. Wahai Umar, sekian-sekian. Siapakah kamu sebelum kamu dipanggil Umar, kamu adalah Umair. Sebelum kamu jadi khalifah, kamu adalah Umar. Disebut macam itulah dia panggil untuk urusan tentu. Umar ni khalifah dah. Ada keliling dia ada orang-orang escort. Tiba-tiba Umar dengar seorang perempuan tua tu sebut, maka Umar suruh berhenti semua. Ambil perhatian apa yang disebut tadi tu. Lalu pengikut-pengikut guard-guard, bodyguard escort Umar ni tanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kamu layan ni orang perempuan tua kat sini yang tanya macam tu?" Umar cakap apa? "Kamu tahu siapa perempuan ini? Perempuan ini merintih Allah Ta'ala dengar ni. Sampai turun surah ni. Allah Ta'ala dengar dia, Allah Ta'ala pun dengar rintihan dia, adakah aku tak nak dengar sebab aku khalifah?" Macam itulah. Maksudnya Allah, Umar muliakan kaulah ni sebab kisah ini, surah ini turun sebab rintihan dia. Jadi ayat 1 hingga 6 ni cerita tentang inilah. Maksud dia zaman dahulu jahiliah, dia anggap benda tu bila menyamakan dengan ibu ni tak boleh kita berkahwin, haram. Jadi samakan isteri dengan ibu tak boleh. Jadi siapa yang nak buat benda tu, ayat kedua, ketiga, keempat dia ceritakan tentang macam mana nak cover balik, kafarah lah untuk tebus balik. Sebabnya dia tak bercerai. Dalam Islam dia turun, dia tak bercerai. Tapi dia tak boleh bersama. Jadi cara nak selesaikan dia ialah antara lain dan mereka yang menzihar isterinya kemudian tarik balik apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka kena kafarah lah. Iaitu kafarah yang pertama apa? Kena Al-Quran ayat 3 tu sebut kena memerdekakan hamba sahaya sebelum nak bersama. Tak boleh juga tak ada hamba sahaya. Barang siapa yang tak dapat merdekakan hamba sahaya, maka yang kedua ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang tak boleh juga siapa yang tak mampu juga kena memberi makan kepada 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah Ta'ala, dan juga itulah hukum Allah Ta'ala. Had-had pun ni dan dibagi mereka. Siapa yang ingkar akan mendapat azab yang sangat pedih. Ini dalam hukum syarak lah. Ayat Quran ni asbab nuzul dia sebab Allah tadi, cumanya ada hukum zihar kat situ lah. Yang kita belajar sebelum ni lah. Kalau saya dapat recall balik dalam Quran Sunnah ke Syariah, sebenarnya ada tajuk ni lah. SPM dulu. Jadi bila zihar ni itulah kena buat. Cumanya apa pengajaran pada kita? Kita kena hati-hatilah mana yang lelaki dan perempuan ni suami isteri, kadang-kadang kita terlebih pula. Kita bukan niat nak macam tu, tapi kita tersebut macam tu. Jadi itu pun saya pun pernah ada 2-3 orang kes tanya saya sebab dia pernah menyebut isteri dia seperti itu. Jadi saya pun tak dapat nak sebut hukum, jadi kita refer pada orang yang lebih layaklah untuk selesaikan masalah keluarga itulah. Jadi itulah berkaitan dengan dua surah yang kita bincangkan ini, yang natijahnya apa tuan-tuan dan puan sekalian, inilah antara lain mukjizat ataupun kuasa daripada Nabi Muhammad SAW sampai kat kita ni. Kita nak tengok mukjizat zaman yang kita baca Quran dulu, tongkat Nabi Musa semua tak ada dah. Tak jumpa. Tapi inilah mukjizat yang sampai kat kita ni. Quran ni dia bukan setakat mencerita, ada hukum dalamnya, ada sejarahnya, ada nasihatnya, ada perkara-perkara yang menjadi cahaya, menyuluh kita untuk panduan kita lah dalam kita hidup berurusan kat dunia ini. Jadi itu mungkin sekadar daripada saya sendiri yang daif ini, yang kurang pengetahuan tentang perkara ini. Cumanya saya tukang baca je. Kita pun bila dapat tugasan ni, kita pun buka lah tafsir sebagainya, cari balik apa benda sebagainya ni untuk kita berkongsi lah. Kita tukang baca je, bukan kita sampaikan ilmu. Jadi sekadar itulah, wallahu alam. Moga-moga sedikitlah dapat manfaat untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi serah balik kepada Cikgu Rahim, silakan. Wallahu a'lam. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Rajai yang telah pun berkongsi kepada kita khususnya mengenai ayat-ayat yang kita baca tadi, iaitu tadabbur ayat-ayat dan mencari
memberikan kita tafsiran, membacakan tafsiran pada ayat-ayat berkenaan yang terusnya mengaitkannya dengan keadaan kita semasa sekarang, yang mana ayat kita tahu bahawa Al-Quran tu diturunkan kepada kita sampai akhir zaman. Jadi walaupun Al-Quran diturunkan pada zaman Rasulullah, tetapi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tu ada pada kita, kena pada kita kena juga beramal dengannya dan sesuai dengan kita sepanjang masa. Jadi apa yang Ustaz cuba berikan taksiran tadi, mungkin supaya kita ambil ibrah sesuai dengan keadaan kita semasa. Saya rasa sangat baik dan sangat menarik pada untuk kita perhalusinya lagi. Tuan-tuan juga boleh membaca tafsir-tafsir yang lain. Tapi perkongsian yang dibuat oleh Ustaz tadi, saya rasa memberikan kita lebih jelas tentang apa seharusnya kita cedok daripada ilmu yang Allah nyatakan kepada kita supaya kita dapat faham dengan kehidupan kita. Terutamanya dari segi dakwah tadi, Ustaz ceritakan dengan keadaan di Sarawak tadi, bagaimana orang Kristian sanggup datang daripada Belanda, datang ke Sarawak, ke tempat masuk ke pendalaman yang sangat jauh. Cikgu-cikgu kita yang ditempatkan di Sarawak, yang kawasan pendalaman tu pun bila dapat tawaran tu memanglah sangat susah hati. Tapi kalau ada rezeki ditempatkan tu pergi juga. Tapi paling tinggi pun 5 tahun. Kita pergi balik. Dia boleh duduk di situ, tak tahulah dia ada apa, dapat apa orang panggil visa untuk terus. Ini ataupun tak ada sebab dia duduk di dalam pedalaman picik. Sampai beranak pinak. Tapi sedangkan kita tahu, kata yang Ustaz sebut tadi, bagi orang Kristian ni, dia punya nan dia dengan padri dia apa semua, dia pun tak berkahwin. Tapi dia berkahwin. Dia tu macam pendakwah datang macam tu juga, macam nan tu juga sebenarnya. Tetapi tak dapat kadang-kadang nan daripada padri juga dia tewas dengan hawa nafsu juga. Walaupun dia pun kata macam tu, tapi dia pun tak boleh buat macam tu. Tapi apa yang dia lakukan, macam Ustaz kata tadi, dakwah sebenarnya tu dakwah cara mereka lah, ataupun dalam Islam kita panggil dakwah mereka lah. Ada agama Kristian yang menyebabkan oleh kerana mereka dapat duduk bersama dengan apa penduduk tempatan tu, sama-sama makan, minum, hidup semua. Akhirnya dengan kita pun tahu, kalau kata dia nan ke apa semua, memang dia punya akhlak dia, kalau kita kata akhlak lah, dia punya sikap dia memang sangat baik lah. Kalau bagi orang dalam main tak tahu, mereka memang di tempat mereka dia tahu macam mana pekerti yang baik. Sebab kita pun kita tahu, sebab kita pun ada dengar, kita kata kalau nak tengok orang apa amalan Islam, pergi tengok kat negara orang di negara barat. Kan kalau nak tengok orang Islam, boleh tengok sebenarnya amalan yang betul dia, kita boleh tengok di negara barat. Kat negara Islam ni kadang-kadang orang Islam ni nama ada orang Islam, tapi amalan dia tak menunjukkan kata amalan Islam yang betul, tak berapa, tak nampak, tak berapa baik, banyak kekurangan dia. Sedangkan dengan orang Islam tu dari segi kebersihan, dari segi apa perhubungan, dari segi apa pematuhan kepada apa menghormati orang dan sebagainya, tak rasuah dan sebagainya berlaku di negara yang sangat baik. Tapi negara Islam kalau kata rasuah, dalam senarai yang paling teruk negara Islam antaranya yang kuat rasuah dan sebagainya. Sedangkan itu bukan akhlak kita. Jadi dia datang tu, jadi dia dapat mempengaruhi. Itu antara yang disebutkan. Jadi apa yang dia buat adalah dakwah Kristian, tetapi oleh kerana walaupun dakwah, dia pun dapat terus duduk bersama sampai beranak pinak, jadi orang dapat ikut. Sedangkan kita, macam Ustaz sebutkan tadi, kalau kita setakat kita mampu pergi buat surau, lepas tu kita pun balik. Dalam surau tu siapa yang duduk tak tahu. Jadi tempat mereka pula untuk buat benda lain, jadi kita pun tak tahu. Jadi banyak lagi yang Ustaz sebutkan tadi, saya tulis antara kita menarik apa yang dibincangkan, yang boleh kita dengar balik nanti, dan kita boleh kongsikan bersama kepada kawan-kawan.
Jadi seterusnya kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan Ustaz, saya persilakan. Mungkin nak jumpa apa Puan Nur Syamsidah Muhammad Zudi. Ni adalah kami punya ketua Muslimat kami Surau Taman Jaya. Mungkin Puan Nur Syamsidah nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Tak bersedia lagi ataupun tak apa, insyaAllah. Haji Yaakob. Haji Yaakob. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Satu perkongsian yang baik daripada Ustaz yang telah memberi kami untuk membaca tentang surah yang kita baca tadi. Ya, baiklah. Tentang perkongsian Ustaz. Terima kasih. Itu saja. Sama-sama. Okey. Nak tanya tentang perbankan Islam pun boleh. Saya lebih situlah. Jadi dari segi perbankan Islam ni memang Ustaz kata Ustaz sangat berpengalaman. Kerana Ustaz dah berada di 3 bank lah. Bermula dengan bank Muamalat, kemudian pindah ke bank Islam dan sekarang di Agro Bank, bank pertanian dulu. Jadi memang tu nampak tu, kalau saya faham kata daripada bank Muamalat naik lagi ke bank apa Islam. Lepas tu dapat tawaran lagi untuk naik lagi, sebab tu pergi lompat berhijrah ke bank Agro. Ada perkataan jadi kira sangat bagus dan sangat mahir dengan perbankan Islam yang ditawarkan. Jadi kalau tuan-tuan nak sembang mengenai Ustaz kata tadi, nak sembang pasal bank pun boleh juga Ustaz, memang tu bidang Ustaz. Jadi adakah tuan-tuan nak siapa-siapa lagi yang nak berinteraksi dengan Ustaz? Kerana masa kita pun sebenarnya dah lebih dah daripada masa yang kita target memang sampai 10.40. Sekarang ni dah lebih dah 30-50 dah lebih 10 minit. Ataupun saya rasa cukup good, dah lebih masa dah Ustaz. InsyaAllah cukup lah tu. Simpan soalan tu Ustaz yang lain-lain esok. Mungkin ada rezeki, sebab kita pun target nak selesaikan programming tu apa sampai khatam Quran sebelum hari raya ni lagi ni. Jadi maksudnya tak sampai 20 lebih hari dah nak selesai lah. Hari ni dah 16 tambah 20, 36. Lebih kurang 21 hari lagi saja. Sebab kita pun dah tali sampai juzuk yang ke-28 dah. InsyaAllah. Allah. Usaha yang sangat baik, usaha murni daripada seluruh hadirin dan juga penganjur lah. InsyaAllah. Kalau Allah izinkan, insyaAllah. Jadi sekarang rasanya sampai setakat ni setiap program kita. Jadi sebagai penutupnya, macam hari itu juga kita nak minta sekali lagi Ustaz membacakan doa untuk kita aminkan bersama supaya kita semua boleh kebaikan dan juga kejayaan dalam kehidupan kita di dunia, seterusnya membawa kepada kejayaan kita di akhirat. InsyaAllah. Silakan Ustaz dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amithna bil iman wa syurna bil iman wa adkhilna jannatan ma'al iman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta arda bi nuri syamsik abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, kami berhimpun pada malam ini ya Allah untuk mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semua ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Murahkanlah rezeki kami semua ya Allah. Ya Allah, pandulah kami dengan panduan iman-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan tinggalkanlah kami walau sesaat pun ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, bimbingkan kami ya Allah. Tetapkanlah hati, sabatkan hati kami pada jalan dakwah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Allah. Kau berkatilah hidup kami semua ni ya Allah. Rahmatilah kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kau kurniakanlah kebaikan pada usaha murni ini ya Allah. Kau mudahkanlah urusan.
segalanya, pengurusan dan sebagainya ya Allah, agar program ini dapat menjadi amal yang kami akan bawa ketika bertemu nanti ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika adabna wa ilaikal masir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekali lagi kita terima kasih, kita ucapkan kepada Pak Ustaz atas kesediaan untuk bersama kita pada malam ni, kongsi ilmu dan sebagainya. Dan seterusnya juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi semoga kita mengharapkan agar Allah makbulkan doa yang Ustaz bacakan sebentar tadi. Semoga kita semua boleh kebaikan daripadanya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya sampai setakat ini saja program kita pada malam ni. Di masa kita tutup dan sekali lagi dengan membaca doa khatam Al-Quran bersama-sama secara bernasi. Allahumma arhamna bil-Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakirna Alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.